kan? Tengok Samsul Debat kenyang dah, tak makan. Walaupun kali-kali sebut pasal sup. Sup apa tadi? Bihun sup. Kan? Dengan lauk ayam apa tadi? Ayam lambuk. Habis makan, contoh belanja hari ni, RM50 berlebih lagi. Nampak tak? Ni kalau RM200,000, kalau lebih lagi lah. Katalah duit kata RM500,000, RM500,000 bahagi dengan 600, satu hari kena belanja 800. Macam cerita Mr. Oz, kena habiskan duit tu berapa hari supaya selesai. Kalau RM500,000 tak sempat habis kan. Hari ni dia belanja RM50, esok belanja RM100. Apa sangat lah kita beli. Saya ingat gini nenek, arwah wan saya, nenek saya, kau beli bawang 2 biji beli bawang, tak berbaloi jalan kaki pergi kedai kuncit tu. Yang waktu tua kan masak sikit-sikit aja. Pagi buat lempeng, tak beli dah sarapan. Pagi apa dia? Apa favorite on tour pagi-pagi? Nasi soju. Nasi soju dengan gulai sardin. Ya Allah, sadap lah. Saya makan dengan arwah nenek saya. Nasi sejuk, gulai, tahu tak gulai lemak cili api sardin, paling sadap sekali. Rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah dan sekalian alam. Salam kata Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dapat kita pada pagi ini bersama-sama pagi Jumaat penuh barakah ini, dapat kita bersama-sama sekali lagi setelah rasa lama bona tak jumpa kan. Kan dapat kita jumpa hari ini sambung bab 25 zakat dan bakhil. Allah SWT berfirman yang bermaksud, janganlah orang-orang yang bakhil dengan barang-barang yang dikurniakan Allah kepadanya mengira bahawa bakhil itu lebih baik bagi mereka, bahkan kejahatan bagi mereka. Nanti akan dikalungkan ke leher mereka barang yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Surah Al-Imran ayat 180. Ini perihal tentang bakhil, dikaitkan dengan zakat. Hari itu kita dah belajar zakat dah kan dengan Ustaz Zahurim. Tapi bila cerita ni, bakhil ni dikaitkan dengan zakat kan, kewajipan-kewajipan kita. Dia jadi bakhil ni juga ada kaitannya dengan kedekut, tak nak bagi. Dia kedekut ni ada banyak, kedekut duit, kedekut harta, kedekut ilmu kan, kedekut apa, kedekut rezeki macam-macam lah kan. Dan tu sebab kita tengok dan sambungannya dalam ayat surah Fussilat ayat 6 hingga 7, wa wailul lil musyrikin allazina la yu'tunaz zakah, dan celakalah bagi orang-orang yang tidak menyekutukannya, orang-orang yang menyekutukannya, iaitu orang-orang yang tidak mahu memberikan zakat. Dikaitkan dengan zakat. Sebab ada orang tak tahu, nampak macam tak banyak kan, 2.5% saja, 2.5% kan, 2.5% sahaja daripada yang boleh dizakatkan. Bukan kata semua, dia dah tolak. Yang boleh dizakatkan 2.5%. Itu pun dia rasa banyak sangat, sanggup suruh, sanggup tipu buat apa tapi di Malaysia ni kesedaran orang bayar zakat ni dah meningkat lah. Tapi cuma masih ada segelintir yang buat CPA sendiri tu, CPA sifir. Dia buat sifir sendiri. Aku tak payah dah, gaji aku sikit, dia kata. Dia tu lagi macam tu. Sedangkan dia bukan kira macam tu. Pergi dekat pusat zakat ni, minta dikirakan untuk kita. Sekarang ni dah senang, dalam online pun dah boleh key in dia masuk duit berapa, dapat duit tanah, premium tanah berapa kan? Duit ke DSP, kadang dah pencen tu kan, dah duduk rumah tiba dah boleh keluar ke DSP, tapi duit pun sebenarnya perlu dizakatkan. Ramai yang tak tahu kan.
Allah SWT menamakan mereka orang-orang yang musyrik. Juga Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang tidak mahu memberikan zakat hartanya, melainkan akan dijadikannya seperti ular botak yang dikalungkan ia pada lehernya pada hari kiamat. Buat apa? Kan? Tak berbaloi. Jadi itu tadi dah bagi tahu kan, tabung ni untuk apa, tabung ni untuk apa, tabung ni untuk apa. Kita cakap dah mula dia dah minta. Tak. Sebenarnya Allah rezekikan kita bertemu peluang tempat untuk memberikan sumbangan yang baik. Siapa sangka daripada kuliah-kuliah kita datang tiba-tiba dah naik dah tu kan? Dah naik dah nanti tu signboard besar tu, majlis perasmian pecah tanah pembinaan bangunan 2 tingkat Masjid Baru Jamih Pondok Muallim. Nampak? Biasa macam iya dah nak buat sangat tadi. Nampak? Hasil sumbangan orang ramai. Hari ni mungkin tak nampak, dalam kubur besok baru nampak. Dalam kubur pahala lapang kubur aku ni kan. Apa pasal lapang? Taklah lapang sangat, lapang sikit je kan. Lepas tu macam mana? Kau dah lupa ya, dulu kau pergi pondok muallim, kau sumbangkan duit RM1 sebab untuk pembinaan. Lah RM1 macam ni kubur aku, kalau aku tahu aku bagi semua. Dah lambat. Kan. Bayanganlah pakai ni selempang Palestin berlilit mereka kepala, sumbangan RM1 benda. Macam tu lah contoh kan. Bagilah lebih sikit kan. Kan. Betul, ini salah satu usaha kita kan. Usaha kita kan. Baginda juga bersabda, wahai segenap kaum muhajirin, ada 5 hal jika engkau telah diuji dengannya, maka aku berlindung kepada Allah manakala kalian menemukannya. Tidak akan nampak satu kejahatan pada satu kaum sama sekali sehingga mereka melahirkannya, melainkan akan nyata pula pada mereka kekacauan-kekacauan yang belum pernah terjadi pada kaum sebelum mereka. Tidaklah mereka kurangi takaran maupun timbangan, melainkan mereka telah memilih kebusukan, kesulitan biaya hidup serta kezaliman penguasa. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, melainkan mereka telah mencegah hujan dari langit. Kalau saja tidak ada binatang, tidak akan diturunkan hujan. Dan tidaklah mereka melanggar janji Allah dan janji Rasulullah SAW, melainkan akan dikuasakan atas mereka musuh dari selain mereka yang akan mengambil apa yang ada di tangan mereka. Serta manakala imam-imam mereka tidak mau hukumi dengan kitab Allah, melainkan Allah akan membuat undi antara mereka. Maknanya macam-macam tanda dibuat. Punca tadi takaran, timbangan, duit yang kita ada makin berkurangan. Sebab apa? Macam-macam yang kita menempah sendiri. Kesulitan biaya hidup, kezaliman penguasa, sebenarnya berbalik pada sikap kita sendiri kan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang bakhil waktu hidupnya dan pemurah waktu mati. Waktu mati lah jadi pemurah. Apa bodoh dah tak ada, semua nak bagi, dah mati buat apa? Waktu hidup lah kena pemurah kan. Waktu hidup kau dokut, dah mati baru nak sedekah. Apa hal? Macam tu lah kan. Itulah. Jadi siapa yang ada bagi-bagilah. Sekarang kalau dia tak boleh bagi RM50, bagi RM100 ya. Tak boleh bagi RM5, bagi RM10. Kalau tak ada buat duit, lurutkan golang rantai mana yang ada tu, masukkan dalam tabung tu. Tahulah Cikgu Badrul ni nak bagi tolak kat kedai omeh tu dapat berapa ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, juga baginda bersabda, 2 hal tidak semestinya ada dalam diri seorang mukmin, bakhil dan akhlak yang buruk. Maknanya bakhil dan akhlak yang buruk ni, maknanya satu benda yang tak semestinya ada, maknanya boleh ada dalam diri kita. Jadi kena buang ya. Bakhil dan akhlak yang buruk. Orang yang beriman ni kan, orang beriman ni tidak, memang tak perlu ada dah dua-dua sifat ni. Dan sabda baginda lagi, takutlah akan bakhil, sesungguhnya bakhil itu mengajak satu kaum lalu mereka menahan zakat mereka, mengajak mereka hingga mereka memutuskan kerabat mereka, serta mengajak mereka lalu mereka menumpahkan darah sesama mereka. Tengok, orang yang bakhil ni mengajak dia, menyebabkan dia menahan harta dia, simpan, dia tak nak bagi, sampai satu tahap dia memutuskan persaudaraan. Wah tak adalah, dia ni time dah susah ni, pandailah cari aku. Ayat dia kan, dia lupa tu Tuhan bagi pinjam ujian. Orang datang depan pintu pagar tu, ujian. Kita pergi ke bank nak cucuk duit, tadi tak ada orang, tarik aja kad dengan duit, tiba-tiba ada budak tu tertonggok depan bank lah.
Masa bila budak ni sampai? Tadi tak ada. Sebenarnya tu ujian. Nak bagi je. Tapi sekarang banyak scammer lah Ustaz. Tu cerita lain. Tak boleh bohong tu, lantak dia. Kita bagi, Allah kira dah. Ikhlas. Ditanya banyak. Kau daripada mana ni, Dik? Daripada Kedah. Kedah mana? Pendang. Jauh datang. Itulah. Ni apa pasal kata duit ni? Buat dema untuk bina sekolah. Kau tak sekolah? Tak. Ada surat kebenaran? Ada. Siapa hantar ni? Ustaz. Tak jauh ke? Jauh. Kau datang berapa orang? 5 orang. Kawan-kawan ada lagi 4 orang. Kau ni bagi RM1. Tanya banyak bagi RM1. Aduh. Budak ni cara tanya macam detail kan. Kalau tak nak bagi dah diam jalan ni. Buat sakit hati kan. Bagi dah dik. Ambil RM10. RM10 ni pakcik bagi. Yang RM5 adik bawa pergi makan minum. Kesian dah tak upah orang dah kau ni beri sini. RM5 masuk dalam tabung. Bagi budak tu. Syok lah sikit budak tu kan. Macam itulah. Jadi kemudian dan Rasulullah SAW bersabda, Allah menjadikan orang jahat dan menyelimutinya dengan kebahilan dan harta. Tengok, bila jahatnya ada benda tak baik dah jadi, dah ada sifat tak baik dalam diri dia, akhlak buruk, otomatik ni datang penyakit-penyakit ni. Bakhil, harta, semua jadi masalah kat dia. Pernah Hadan radhiyallahu anhu ditanya tentang bakhil, dia menjawab, dia itu seorang lelaki melihat apa diinfakkannya adalah rosak dan apa disimpannya adalah baik. Dibagi itu tak elok. Sedangkan yang kita bagi itu kita punya, yang kita simpan belum tentu kita punya. Nampak? Yang kita bagi kita punya, yang kita simpan belum tentu kita punya. Tuhan kita bagi masuk dalam tabung, termasuk tersilap masuk. Ingatkan RM1 rupanya 100. 100 rupanya menung balik. Aduh, nak minta balik segan, senyap aja. Sekali balik rumah dalam risau-risau tu mati. Risaunya pasal duit 100 punya hal mati. Rupanya duit 100 tu masuklah dekat salah satu struktur nak bina bangunan masjid naik. Orang mengalir pahala pakai selagi mana orang semayang. Wahal duit tu bawa ke tiang masjid dia. Tertegaknya tiang masjid selagi mana orang datang solat di sana mengalir pahala. Kita punya. Mengalir ke kita. Nampak tak? Bahagian kita dengan syarat ikhlas. Tu dia. Kan? Tu masalah ni. Orang kita ni terbalik. Bagi sikit tu ikhlas, bagi banyak tak berapa ikhlas. Patut lagi banyak lagi ikhlas. Berapa sumbangan? Saya bagi tak adalah banyak, 10,000. Minta tolong tuliskan resit pelepasan cukai. Dia nak macam tu ya. Yang seorang ni pula dia bagi RM1. Nama hamba Allah je tulis. Hamba Allah, ikhlas. Terbalik pula. Nak resit tak payah resit. Punya ikhlas dia. Cuba kita buat. Bagi RM10,000 tak payah resit. Tak apalah, cukai itu bayar lain lah. Adalah rezeki lain. Macam tu kan. Tak dapat lah. Payah bukan cakap orang. Termasuk dia bercakap. Bercakap boleh lah. Belum tahu lagi tuan kan. Boleh dah halang-halang, boleh talak zakat. Kalau talak cukai, elok lah. Takkan tak ambil kan. Macam tu lah. Adapun sebab utama kebakhilan adalah kerana cinta harta, panjang angan-angan, takut fakir dan suka anak-anak. Kebakhilan kerana cinta harta, dia sayang sangat kat harta ni. Panjang angan-angan, apa maksud panjang angan? Dia rasa dia hidup lama lagi, dia sempat belanja lagi duit tu. Contohlah, umur sekarang berapa agaknya? Ambil lah umur 50 tahun. Muda 50 tahun. Katalah ikut umur orang Malaysia ni, kebanyakan orang Malaysia ni umur 60 tahun. Yang 60, 70 bonus kan. Okay, kita bagi kan, 50 kali 12 ada 600 bulan. 600 bulan, bahagilah duit simpanan dalam bank.
Berapa? Katalah ada 200,000. Contoh, sikit 200,000 bagi 600, makna sebulan belanja 300 je. Ya, belanja 300. Tapi sempat ke nak tunggu 300? Tak sempat. Kadang belanja sehari berapa ringgit dia kadang. Datang ke Pondok Mu'alim, ya, tengok Samsul Debat kenyang dah, tak makan. Walaupun kali-kali sebut pasal sup. Sup apa tadi? Bihun sup. Kan? Dengan lauk ayam apa tadi? Ayam lambuk. Habis makan, contoh belanja hari ni, RM50, berlebih lagi. Nampak tak? Ni kalau 200,000, kalau lebih lagi lah. Katalah duit kata RM500,000. RM500,000 bahagi dengan 600. Satu hari kena belanja 800. Macam cerita Mr. Oz. Kena habiskan duit tu berapa hari supaya selesai. Kalau RM500,000 tak sempat habiskan. Hari ni dia belanja RM50, esok belanja RM100. Apa sangat lah kita beli. Saya ingat gini ni, arwah wan saya, nenek saya, kau beli bawang 2 biji. 2 biji beli bawang. Tak berbaloi jalan kaki pergi kedai kuncit tu. Dia waktu tua kan masak sikit-sikit aja. Pagi buat lempeng, tak beli dah sarapan. Pagi apa dia? Apa favorite on tour pagi-pagi? Nasi soju. Nasi soju dengan gulai sardin. Ya Allah, sadap lah. Saya makan dengan arwah nenek saya. Nasi sejuk, gulai, tahu tak gulai lemak cili api sardin, paling sadap sekali. Pernah makan tak? Oi, sardin tu masak kuning, campur dengan belimbing buluh tu. Ui, terbayang pula gini. Minta kantin buat sekejap dah aja. Betul. Dah pagi makan nasi sejuk dah tentu jimat, tak beli sarapan. Nampak tak? Jadi takkan ada kita boleh habiskan RM800 sehari. Nampak tak? Tu saya kata tadi. Jadi sudahnya panjang angan-angan dia rasa dia boleh hidup lagi 1000 tahun ke? Tak mahu dia. Jadi tak sempat nak belanja. Tu maksud dia tadi. Tak sempat belanja. Kan? Panjang angan-angan. Nampak tak? Kemudian takut fakir. Takut miskin. Ada orang, aduh teruk orang. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta dia. Tak rasa nak bunuh ke orang? Sebab dia dah terbiasa dalam bank ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal duit tinggal 10 juta. Dia rasa susah sangat. Ada orang dalam bank, contohlah, ya, katalah makcik ni kan, yang acik-acik yang datang ni kan, amak-amak, ibu-ibu yang datang ni, dalam bank tinggal 10,000. Rasa banyak ke sikit? Ya, dia cakap banyak tu. Yang dekat dalam baju, yang lipat dengan tu, yang dalam sapu tangan tu, tu adalah dalam RM50-60 kan. Sajuk dia tu. Arwah nenek saya dulu macam tu, arwah wan saya dulu, dia kuat pula. Dia yang kuat apa? Dia kuat makan sirih dulu. Kacipnya cania sentil lagi. Temakau sedap betul. Lepas tu dia ada sedut-sedut tu. Sedap betul lepas. Saya kata apa yang sedap ada makan sirih dengan tembakau dan semua kan. Itu relax. Arwah wan saya meninggal usia dia 82 tahun. Badan dia pejal. Kalau kita urut tangan dia, urut badan dia tu 5 minit, tangan kita lenguh, badan dia tak ada apa-apa. Itu yang saya cerita dulu tu. Arwah nenek saya ni paling hebat kali sahur. Bertambah makan sahur. Kita tak lalu ni, dia bertambah kan. Bila saya nak tambah, wan tambah wan, sah banyak lah. Sah banyak tapi mana nak lah. Dia orang kutuk tapi hebat dia. Dia meninggal sakit tua. Tak ada sakit yang teruk-teruk, jantung apa semua tak ada. Dua arwah wan kan. Jadi begitu juga dia terlalu apa tu, sayang, suka anak-anak. Sebab duit tu dia fikir untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya alasan dia. Macam tu kan. Kemudian
Sehingga disebut dalam hadis, anak itu menjadikan seseorang takut dan bakhil. Terlampau sayang anak-anak semua simpan. Contohlah kan, ada orang, aku beli rumah 5. Sebab apa? Anak aku ada 5 orang. Alhamdulillah, aku mati senang hati aku. Kenapa pula? Anak dah ada rumah seorang satu. Asal? Ingat anak kau nak sangat rumah tu, belum tahu lagi. Mati bapak dia jual rumah. Kita ingat kita tadi supaya dia ada rumah. Rupanya dia tak nak pun. Dia nak duit je. Ada orang macam tu yang tak faham mana tu kan. Kemudian memang sebagian orang ada tidak mahu mengeluarkan zakat hartanya dan tidak peduli ia akan kebaikan pada diri maupun keluarganya. Kelazatan dan kesukaannya hanya dalam melihat wangnya dan kebenarannya dalam genggamannya. Seronok dia buka peti besi, krek ketak, ketak, buka peti besi, gelak macam jin dalam gua. Lepas tu dia mulalah training berjalan orang kaya macam Aziz Sattar. Dia dah rasa, aku sudah jadi orang kaya, aku mesti tukar cara aku jalan. Kan? Dulu dia biasa-biasa, tapi semenjak dia jadi orang kaya, saudara unta, leher panjang, usin lempoyang, kan? Dia dah jadi lain, kan? Kadang-kadang waktu dia susah, dia rajin sedekah. Bila dah banyak tu dia jadi kedekut. Semua kira, nantilah, naklah, esoklah. Lain kali lah. Alam minggu depan kan datang lagi Pondok Mu'alim. Tak apalah, dia tangguh. Jangan menangguh-nangguh buat baik. Kita tak tahu umur kita sampai bila, kan? Tapi setakat ni alhamdulillah orang datang Pondok Mu'alim panjang umur. Sebab daripada dulu saya datang, muka yang sama je senyum kat saya ni. Saya tengok susah nak tengok muka yang lain-lain. Jarang lah, adalah 1-2 je muka baru. Oh iya, saya cap muka yang sengih macam mana, yang marah tak apa rendang itik macam mana, semua saya tahu. Kan? Orang lelaki tak apa cam sangat sebab dengan mana duduk jauh. Yang dekat-dekat ni sama. Padahal dia sedar dia akan mati. Sehingga tersebut dalam syair, wahai saudaraku, setengah orang adalah binatang dalam bentuk lelaki pandai dan teliti. Dia tahu setiap musibah dalam hartanya. Ketika musibah menimpa agamanya, tetap ia tidak merasa. Dia tak rasa apa. Cerita pasal Palestin, cerita pasal apa, tak rasa apa. Apa tindakan kita, apa sumbangan kita, alahai, tak apalah. Dia macam tu juga. Ayat dia nampak tak? Alah, kalau kita boykot pun bukan jadi apa. Ayat dia nampak tak? Dia tak rasa apa. Sedangkan itulah Allah Ta'ala tanya, so, apa yang kau buat? Saudara kau di Gaza kena bedil malam tadi 11 kali. Dia tembak lagi hospital tu. Kau tak rasa apa ke? Macam mana? Cuba duduk kat Slim River. Tak adalah jadi macam tu. Dah kawan tu duduk Gaza, kan? Relax, dia pergi makan kat restoran-restoran tu. Dia simple je. Orang tanya saya, Ustaz, kalau kita boykot ni semua, kalau ada alternatif, teruskan. Kita ada tempat makan, bukan tu satu-satunya tempat makan kita boleh makan. Ada tempat lain kita boleh makan, makanlah. Macam contoh, ada satu kedai makan, toke dia yang jaga cashier tu Cina, bukan Islam. Yang jaga cashier, tapi pekerja dia semua Melayu, sedap. Tapi ada tak pilihan kedai lain? Ada. Kenapa kau tak nak makan situ? Sebab orang yang dapat duit tu dia tak bayar zakat. Orang yang ni bayar zakat. Contoh, macam contoh kedai makan ni kita tahu dia menyumbang kepada ni, so kita dah tahu. Ada tak pilihan tempat lain? Ada, pergilah. Lain lah kalau tak makan situ, mati aku. No. Dan adalah satu orang hamba Allah pula tanya, Ustaz, boleh tak kalau saya nak boykot umrah? Sebab dia kata Saudi sokong US, dia kata. Saya kata, kalau ada pilihan alternatif, contoh kau boleh buat umrah dekat Tanjung Malim, pergilah. Satu lagi, kenapa kau kaitkan dengan tanah suci? Itu pentadbiran dia, nak sokong ke tak sokong itu hal lain. Tapi kita pergi umrah, niat kita jumpa Rasulullah kat sana, kita nak beribadah kat sana. Janganlah sampai melampau-lampau sangat macam tu, kan? Ada alternatif, kan? Tak ada orang nak itik, ada orang nak kambing. Sebenarnya lah maksud dia, kan? Jadi faham tak tu?
Jadi macam itulah. Jadi Allah Ta'ala tanya, senang nak jawab. Kan? Sampai macam tu dia fikir nak boikot umrah. Saya kata kalau ada pilihan boleh buat umrah ke Saban, boleh buat haji ke Ipoh, boleh lah, kata kan. Oh ya, mana boleh lah, tak faham bahasa. Saya kata la ilaha illallah, aku ni sindir ni. Maknanya kalau tak ada pilihan, macam tu, kita niat kita apa? Kerana Allah. Orang pergi haji, pergi umrah kerana Allah. Baru-baru ni kelakar saya baru balik daripada umrah, baru seminggu balik. Kelakar betul yang pasal pakai kena dam ni, kelakar betul tu. Yang seorang haji ni dah menung ya dalam, kita orang kat Hudaibiyah tu kan, nak jalan tu dalam bas menung, apa haji sedih nampak. Apa hal? Dia kata sepeda lupa buka. Dia pakai mujahid kan. Lah, kenapa tak buka? Nantilah kat hotel nanti buka. Tu yang kena dam. Kalau dia teringat dia sebab terlupa terus buka, tak kena. Sebab dia tak sengaja. Ini nak tunggu dekat hotel kan baru nak buka. Memang kena lah. Yang seorang tu pula tertumpah air dekat kain ihram. Masuk dia beli bantai bersabun, cuci kain ihram tu. Dia cuci kain ihram tu pakai sabun tu. Masalahnya dia tak pakai pun kain ihram dia cuci tu. Ada kain spare. La ilaha illallah, kenapa kau tak pakai kain spare tu? Balik kat baru cuci. Yang seorang tu pula tu sebab tak boleh rehat lama kat hotel. Nak semayang dulu, dibantainya berjemaah, tukar kain ihram pakai kain plekat, pakai kopiah. La ilaha illallah. Berjemaah, yang tegur siapa? Cucu dia. Tu tak boleh pakai ni. Ya kau dendam 400 rial. Yang seorang tu pula bergaduh satu hal lagi. Kain ihram tu cucunya baik, cucunya jahitkan nama, tak boleh pakai, berjahit. Dia kata lah pula dah. Bukan macam tu. Kalau setakat jahit nama tak ada masalah. Yang tak boleh ni jahit bersambung dan juga bersarung, macam-macam. Cucu lah tegur, tu tak boleh tu. Cucu tegur. Yang masalahnya dia berjemaah pula tu. Dia semayang, dia pakai kain, dia tukar kain pakai kopiah. Kejap-kejap kita sejemaah kali, dia pun pakai kain, pakai kopiah. Tu jadi macam-macam. Ni bulan 12 pergi lagi. Siapa pergi bulan 12? Nanti kita jumpa ya, bulan 12. Bulan 12 musim sejuk. Itu saya pergi 37 darjah. Di Madinah 35, Malaysia 26. Tapi kat sana tak ada apa-apa. Sampai dekat KLIA, masuk kereta baru datang batuk tu. Ya. Tapi bulan 12 ni 12 darjah. Orang tua kadang dia tak tahan sejuk, biar dia panas, jangan sejuk kan. Minyak pun tak tahan kan. Bulan 2 tahun depan Turki. Siapa nak pergi dengan Surban? Musim selegi. Itu memang sejuk betul lah. Itu kalau tak tutup telinga tu, koreh langsung tanggal tu. Macam tu lah kan. Saya tak tahulah, saya tak pernah pergi. Saya tak pernah pergi Turki tu. Macam tu lah. Tapi yang saya heran dengan baru-baru ni pergi umrah ni, saya heran apa? Orang Malaysia tak ramai. Pelik saya. First time orang Malaysia tak ramai. Yang pergi balik memang tak ramai. Orang ramai, tapi orang Malaysia tak ramai. Jadi relax lah saya sikit. Tidak, nikmat. Kemudian yang lain bersyair, bakhil itu penyakit yang parah, tidak patut bagi orang yang beragama dan bermakwah. Diutamakannya kekayaan dan kerja keras. Demi umurku sesungguhnya dia tertipu. Wahai orang yang sengsara, dia memijak hak dunia dan akhirat. Dijualnya dunia dan agama dengan sesuatu yang hina. Nampak? Kan dia memijak hak dunia akhirat. Habis semua hak-hak orang semua disapu, tak kira janji dia dapat. Ketika yang lain lagi bersyair, ketika harta tidak berguna lagi bagi teman dan tetangga, tidak boleh pula diadakan ketika tiada. Akibatnya ahli waris akan mengikisnya. Milik si bakhil diwaris di belakang penyesalan. Akhirnya tak boleh buat mati pun. Akhirnya berebut. Habis dia kerjakan harta yang kita tinggalkan, kononnya kita sayang sangat tu, habis tak jadi apa. Kalaulah ku tahu ayat dia, tentu aku sedekah dulu lagi. Tu ayat dia dah terlambat. Nak sedekah time sodarnya, dah tak sodar, susah lah.
Bashir telah berkata, menemui orang bakhil adalah kedukaan. Melihatnya dapat mengeraskan hati. Bangsa Arab tercela sebab bakhil dan penakut. Kemudian seorang penyair berkata, sedekahkan, jangan takut kekurangan. Setiap hamba punya rezeki dari Ar-Rahman. Tidak berguna lagi bagi si bakhil apa di tangannya. Tidak pula bahaya yang menginfakkan. Dalam syair yang lain disebutkan, kulihat manis orang pemurah, tapi di dunia si bakhil tidak punya teman. Kulihat bakhil mendatangi orang, disebut dia si bakhil sebagai penghormatan. Cukuplah sebagai kejahatan bagi si bakhil, dikumpulkan untuk orang lain. Dia tidak mendapatkan kelazatan kekayaan dan kebaikannya. Oleh kerananya dalam hal ini Waqi' berkata, si jahat itu kumpulkan kekayaan untuk ahli warisnya, dia sendirian menahan panasnya lapar. Bagai anjing pemburu menggigit mangsa, ia lepaskan untuk tuannya. Telah berkata Abu Hanifah radhiyallahu anhu, aku melihat orang bakhil itu tidak adil, kerana kebakhilan selalu mengajak orang yang mengambil lebih jauh dari haknya, kerana bimbang dia tertipu. Jelas orang demikian tidak boleh memegang amanah. Apa maksud amanah? Amanah tidak mengambil hak orang lain, tidak mengurangkan hak orang lain, mengambil sesuatu tidak melebihi haknya. Macam tu. Kemudian aku melihat orang bakhil itu tidak adil, kerana kebakhilan mengajak orang mengambil lebih jauh dari haknya, kerana bimbang dia tertipu. Jelas orang demikian tidak boleh pegang amanah. Pernah satu ketika Nabi Yahya AS berjumpa dengan Iblis. Dia bertanya, wahai Iblis, ceritakan padaku, siapakah orang yang paling kau sukai dan siapa pula yang paling kau benci? Iblis menjawab, yang paling kusukai adalah orang mukmin yang bakhil, dan yang paling kubenci orang fasik yang pemurah. Tengok, dia fasik tapi dia pemurah, kan? Ada juga kemurahan dia sebab tahu sedekah, kan, zakat dapat membantu dia, kan. Yahya bertanya, mengapa? Iblis jawab, kerana kebakhilan orang bakhil itu telah cukup bagiku, sedangkan orang fasik yang pemurah aku bimbang kalau Allah membukakannya dalam kemurahannya, kemudian dia menerimanya. Takut dalam sedekah terbuka hatinya, kembali dia keluar dia daripada kefasikan dia. Kemudian Iblis berlalu sampai berkata, kalau engkau bukan Yahya, tidak perlulah aku ceritakan kepadamu. Sebabkan Nabi Yahya tanya, maka dia jawab, kan? Jadi kalau kita tengok, kan, bagaimanakah pula, kan, kita lihat sikap-sikap ni, kan, sedekah ni di antara rawatan bakhil, kan? Bagaimanakah caranya untuk merawat penyakit bakhil? Yang tu tak ada dalam kitab, saya sambunglah, kan. Puih mencari, buka surat mana pula buka, katakan. Yang pertama, membiasakan bergaul dengan golongan fakir yang mendakwa dan menjauhkan diri dari golongan kaya, lebih-lebih lagi yang jauh dari batasan agama. Cara ini biasanya boleh mendekatkan diri kepada Allah. Rapat dengan orang miskin, rapat dengan susah, siannya kau makan apa ini? Ada orang tu makan nasi dengan garam saja, kan? Hari-hari nasi goreng, nasi goreng tak ada lato-lato pula tu, telur. Sekarang lato-lato. Nasi goreng jantan tak, nasi goreng biasa je. Alah siannya, nasi goreng Cina. Goreng Cina maknanya pucat aja, putih, kan? Contohnya. Kedua, apabila kita mengetahui kebaikan sifat pemurah dan keburukan sifat bakhil, hendaklah segera melakukan sifat pemurah sebelum disanggah oleh syaitan. Maknanya, kalau kita dah tahu dah sifat pemurah ni apa kebaikan dia, cepat kita pun jadi macam tu. Jangan sampai syaitan ajar kita, tak payah, kau simpan duit kau, kan? Iya. Ada. Ketiga, membiasakan diri dengan sifat pemurah cara beransur-ansur hingga menjadi satu kebiasaan atau tabiat dalam diri kita, seperti selalu bersedekah. Ada orang tu dia dah buat dah tolak gaji bulan-bulan, hantar dekat pusat tahfiz tu, kan? Ataupun duit simpanan dia bulan-bulan, sebulan RM50, RM50, setahun dah berapa, kan? 2 tahun dah berapa. Macam tu lah, kira macam tu. Keempat, boleh menggunakan tipu helah dalam menangani penyakit bakhil. Sebagai contohnya, kita boleh bersedekah. Kita boleh bersedekah dengan ada perasaan riak. Bila bersedekah itu sudah menjadi tabiat dalam diri kita, maka perlahan dan kita menghapus perasaan riak tersebut dengan memikirkan kebaikan-kebaikan dijanjikan Allah kepada orang bersifat pemurah. Maksudnya, mungkin dulu kita suka bersedekah tapi nak orang tahu, tapi perlahan cuba,
Dan kalau nak betul nak bagi orang tahu, perbetulkannya. Biar orang tahu ni bukan apa, supaya orang lain pun bersedekah macam aku. Itu tak apa. Kelima, jika ditaufikkan Allah SWT, akan ditemukan dengan seorang guru yang boleh memimpin dalam menjalankan rawatan penyakit hati ini hingga dapat buang sifat bakhil di hatinya. Kalau kita tengok kan, ada yang disebutkan tentang masalah-masalah orang yang kedekut ni kan, keburukan bakhil ni, banyak sekali keburukan-keburukan bakhil. Dan kita tengok kesan ni, antaranya kesan yang kita tengok keburukan sifat bakhil ni, ada banyak. Ada banyak keburukan sifat bakhil. Sifat bakhil ni akan membawa kepada masalah-masalah yang banyak. Sayyidina Abu Bakar berkata, maksudnya orang-orang yang terlalu bakhil, mereka tidak akan terlepas salah satu dari 7 kemungkinan. Tidak akan terlepas salah satu daripada 7 kemungkinan, iaitu pertama, Allah akan memberikan kuasa pada seorang pemerintah yang zalim, lalu pemerintah itu akan merampas dan membinasakan hartanya setelah menjatuhkan maruah dirinya. Nampak? Kalau orang tu ni, dia dilindungi. Mungkin kalau orang tu pemurah, sebab dia nak bagi lagi, ada hak orang lain dekat situ, jadi Allah lindungi. Kedua, Allah akan menimpakan ke atasnya bencana dunia, seperti berlaku kebakaran, kecurian, banjir dan tenggelam dalam tanah. Mungkin juga kan, banyak tak berlaku hari ini kan, banyak tak berlaku, banyak banjir dekat tempat yang tiba-tiba tak pernah banjir, tiba-tiba banjir. Tenggelam habis berapa banyak. Ada seorang ustaz di Selangor tu, saya jumpa, dia trauma. Kalau hujan lebat dia dah risau dah. Sebab bila dia hujan lebat tu pernah terjadi, habis barang-barang dalam rumah dia, TV lah, apa segala barang habis, rosak semua kan, beratus ribu dia rugi. Dia kata semenjak betul tu dia trauma, takut hujan lebat, dia takut. Ketiga, selepas meninggal hartanya akan diwarisi mereka yang mempergunakan di jalan maksiat dan kemungkaran. Allahu Akbar kan. Itulah kedekut lagi. Patutnya bagi, kalau bagi kat orang lain dah selamat dah, hantar kepada muallim selamat dah. Keempat, Allah akan menimpakan suatu penyakit yang berpanjangan sehingga ia terpaksa membelanjakan semua hartanya itu bagi mengubati penyakit itu. Tak jauh kan. Kelima, dia menanamkan hartanya itu pada satu tempat, lalu ia sendiri terlupa hingga tidak boleh menemuinya. Allah, tanam tempat lain, cari tempat lain, mana nak jumpa? Ada lagi tu, aku simpan dekat mana? Orang perempuan dia simpan duit kadang-kadang kat mana? Dalam periuk dekat rak paling atas sekali. Lepas tu anak pula bagi hadiah periuk, susun situ, susun sini, Pak Ali sana, sudah tak tahu periuk yang mana satu kan. Kenduri-kenduri bawa keluar periuk tu, anak yang seorang ni pula terjumpa periuk yang istimewa tu. Anak nampak ada envelope dalam tu siap label 50,000. Kata anak, kata rezeki senyap je anak tu angkat periuk. Ada tak kau nampak duit mak dalam periuk ni? Tak ada, dia kata. Dapat anak yang tak tanggungjawab, padan lah muka kan, itu Kemudian terlintas dalam fikirannya untuk mendirikan satu bangunan di atas tanah yang rosak, akibatnya hartanya musnah. Nampak rumah lah ni, nampak macam elok tempat ni, rupanya tanah tu rosak, runtuh, roboh dan sebagainya. Dan kemudian Allah meninggikan syahwat bakhilnya sehingga ia sendiri yang akan memusnahkan. Bagi dia berselera, berbelanja je. Hari ni aku belanja, jom kita pergi bercuti. Pergi mana? Jom pergi Europe. Dia belanja geng dia, geng pondok mualim. Nak pergi mana? Pergi Paris, ke Paris. Pergi mana? Pergi ke river, bukan river bank, river village. Kampung Slim Village. Slim Village. Sabar je kan. Jadi makna kata, kalau kita tengok kan, sebenarnya keburukan ni memang banyak, kebaikannya banyak kan? Termasuklah juga dia boleh memusnahkan kan? Memusnahkan syahwat bakhil ni, nafsu nak berbelanja tu, habis sampai habis duit dia. Dan ingat,
Kiamat tidak akan berlaku sehingga manusia akan diperlihatkan dengan tanda yang jelas, seperti sifat bakhil yang berleluasa berlaku dalam manusia. Itu juga tanda-tanda akhir zaman. Sifat ini penyakit jiwa. Yang keempat tadi apa? Penyakit yang berpanjangan sampai habis duitnya gunakan tu. Penyakit dia apa? Sekarang ni banyak tau penyakit pelik-pelik. Banyak. Ada seorang sahabat saya, dia sakit apa tu? Sakit tak buang air besar 2 tahun. Dia tak sakit tapi tak buang air besar. Mana perginya ini makan? Dia makan tapi tak buang-buang. Pergi berubat, akhirnya buang air. Kenduri dia sebab dapat buang air besar. Jangan main-main. Banyak penyakit pelik-pelik sekarang ni. Pergi jumpa pakar ni pelik kan. Satu lagi, nak pula penyakit yang berbahaya, kanser dan sebagainya. Berbelanja, pergi rawatan ni, kemo, radioterapi. Lepas tu adalah ubat yang kena makan tu. Ubat tu, pil tu sebiji aja 12,000. Sebiji 12,000. Itu ada orang tu, dia sakit kronik dekat satu hospital swasta. Pergi sana, buat kajian, buat rawatan susulan. Makin lama makin sembuh, okey dia. Bagi pula ubat ni, okey. Akhirnya segar bugar, sihat. Keluar tengok bil langsung mati. Tengok bil mati kan? Yalah, mahal betul. Iya. Jangan main-main ustaz swasta kan. Ada satu hospital, saya tak nak sebut nama hospital tu, operate perut, ada masalah usus, dia keluarkan usus tu, dah jumpa. Selagi tak bayar habis, dia biar je melambat macam tu. Tak ada jahit dia. Ada. Teruk betul. Tak pun kau masuklah, simpan elok-elok, jahit balik. Jangan bagi dia keluar selagi tak bayar. Ini dia biar je perut kawan tu. Macam tu lah. Okay, kalau dia lari lah, dia kena bawa perut tu sekali. Itulah. Itu yang saya kata, orang muda dengan sihat mencari duit, orang tua pula dengan duit mencari sihat. Macam tu. So simpan duit kita tu sikit-sikit untuk sekadaran, untuk kita nak pergi pondok muallim, nak pergi klinik pening-pening kepala, beli koyok sekarang 3 lapis. Dah tak boleh, dah selapis tak load, 3 lapis bersilang langit tu kat kepala. Macam tu lah. Kemudian sifat ini, penyakit jiwa sedang melanda manusia, khususnya membabitkan umat Islam. Perasaan ini manusia diuji dengan limpahan harta, kekayaan dan rezeki berterusan. Sekarang ni ramai orang Malaysia patternnya tengah menyimpan-nyimpan. Yang paling teruk sekarang ni, keterdesakan. Saya dapat laporan daripada syarikat-syarikat insurans takaful kan, ramai yang suruh pulang balik, dia hentikan skim sebab dia nakkan duit tu. Terpaksa sekarang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, maksudnya salah satu tanda kiamat ialah meluasnya sifat kedekut. Hadis riwayat At-Tabrani. Kan? Maknanya ini menggambarkan keadaan manusia akhir zaman yang diselubungi oleh sifat kedekut berleluasa hingga memberi kesan besar pada keseluruhan kehidupan. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, masa akan menjadi singkat. Betul. Ilmu semakin berkurang, dicampakkan dalam hati manusia kebakhilan melampau dan banyaknya hajj, iaitu pembunuhan demi pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu yang dicerita tu, yang puak Zionis ni, dia hantar peluru dulu tu. Memang dulu lagi dia target waktu budak balik sekolah, waktu budak-budak tengah berkumpul dekat satu kawasan, masa tu dia hantar bom. Memang dengan niat dia nak membunuh. Jangan cakap macam tu, dekat Malaysia pun dia membunuh ramai. Bunuh je kerjanya. Jadi hati-hatilah tuan-tuan sekalian, janganlah kita diselubungi oleh penyakit kedekut kan? Jangan. Maka dapatlah kita fahami bahawa bakhil atau kikir adalah satu perbuatan yang amat keji oleh Allah SWT, kerana perbuatan ini boleh menjatuhkan maruah kita sebagai umat Islam
Di samping itu sifat ini juga ditentang oleh masyarakat. Sifat bakhil yang dapat dihuraikan dari ini adalah sifat yang terlalu angkuh dalam memberikan satu sumbangan, sedekah, zakat dan sebagainya. Dan sifat bakhil amat dibenci oleh Allah. Di samping itu juga seseorang bakhil sebenarnya telah menutup pintu rezeki mereka sendiri. Perkara ini adalah kerana sifat bakhil adalah berlawanan dengan sifat pemurah, yang mana seseorang pemurah disayangi Allah dan pintu rezeki mereka akan dimurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin, itu saja pada hari ini, ya. InsyaAllah janganlah kita bakhil. Jadi ingat, tabung-tabung telah diumumkan. Jangan kita senyum jangan tabung tu, ya. Sumek lah, tak boleh solai, bagilah 5 olai. Bagilah, ya. InsyaAllah bab 26 muka surat 118 kita akan sambung dengan tajuk panjang angan-angan. Panjang cita-cita. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, mudah-mudahan untuk sampai pada perbincangan tajuk ini. Jadi tuan-tuan sekalian, seperti biasa, itu saja daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah SWT, kurang itu puji kelemahan saya sebagai manusia biasa.